Didik TV KPM. Assalamualaikum guys. Hari ini punya tajuk adalah kesesamaan gender. kesesamaan gender antara lelaki dan Dengan perempuan. perempuan. Kesesamaan gender menerangkan lelaki dan wanita menikmati hak-hak yang sama, sumber, peluang, pendidikan dan perlindungan, dianggap sama dan dilayan sama rata. Tajuk ini membuat saya faham akan situasi sebenar alam kehidupan. Untuk belajar lebih lanjut, marilah ikuti pelajaran ini. Jom. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, anak-anak kesayangan cikgu. Assalamualaikum. Saya cikgu. Abdullah, Damia. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Cikgu gembira dapat jumpa kamu. Setahun tak jumpa. Hari ini kita berjumpa ya. Okey, dah tahukah apa tajuk kita hari ini? Tahu. Kesesamaan gender. Okey, kesesamaan gender. Okey. Okey, 1, 2. Okey, 10 kilometer dah masa 5 minit. Assalamualaikum cikgu. Maaf saya ada terlambat sikit. Tadi dari jauh saya dah dengar dah berbual-bual. Dah mula ya cikgu ya? Ya. Ya, cikgu maaf ya saya lambat sikit. Maklum dah saya bersenam pagi-pagi ni nak kena panaskan badan. Dah buat 10 kilometer dah masa 5 minit. Rekod saya okey cikgu? Okey. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa Kid dan cikgu kita hari ini adalah Cikgu Mariam daripada SMK Sarjana Impian. Cikgu, sebelum tu kan cikgu kan tadi saya ada sebut kawan-kawan saya ni, kawan-kawan saya lah ya, ala-ala belia kan. Ya. Ada menyebut tentang topik kita Nampak pada sangat hari saya dah ini. tua ya. Ya, tapi kan cikgu sebelum kita berbual dengan lebih lanjut, mungkin yang dekat Google Meet dah kenal siapa cikgu. Tetapi yang di rumah yang sedang menonton kita ni belum. Sebelum tu kan cikgu saya nak ingatkan kepada semua agar sentiasa menjaga SOP. Macam kita cikgu kan dah 1 meter ni, sebenarnya 1,5 meter, 2 meter juga lah ni kan. Yeah. Dan kita memakai mask, jangan lupa sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer dan sekiranya anda sudah berada dalam jarak yang selamat dan situasi yang agak lengang, sekiranya ingin membuka mask, silakan cikgu. Yeah. Membuka mask, jangan lupa simpan elok-elok, simpan bersih-bersih cikgu. Macam saya cikgu kan, saya ada bekas. Bekas ni. Adik-adik pun nanti nak kembali ke sekolah, bawa bekas untuk simpan bawa mask. plastik. Bawa plastik pun boleh untuk masukkan mask anda supaya ianya kekal bersih. Bawa mask lebih jika perlu supaya tidak perlulah ulang-ulang pakai yang kotor tu cikgu ya. Baiklah, jadi saya nak memperkenalkan cikgu kepada penonton di rumah. Kita nak tengok profil cikgu. Siapa Cikgu Mariam ni sebenarnya? Jom kita tengok. Silakan cikgu. Itu dia rakan-rakan sekalian Cikgu Mariam kita daripada SMK Sarjana Impian Kajang ya cikgu ya. Baiklah cikgu, hari ini mata pelajaran kita adalah pendidikan kesihatan dan ada sedikit integrasi dengan sejarah ya. Ya. Kita nak berbual boleh. kembali ke ala apa zaman-zaman yang dahulu. Zaman tamadun awal manusia. Tamadun awal manusia dan topik kita pada hari ini seperti yang rakan saya dah sebutkan tadi merupakan kesesamaan gender, tanggungjawab semua. Baiklah, adik-adik daripada SMK Sarjana Impian nanti nak kembali ke sekolah tak lama lagi. Kita mengamalkan norma baru. Jom ikut Nisa, tangan di dada. Kita ucapkan salam kepada cikgu boleh ya? Okey, kita ucapkan selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, siapa yang ada dengan kita pada hari ini cikgu? Ni semua anak murid cikgu ya? Ya, ni semua anak murid saya, anak-anak murid kesayangan saya. Ya, siapa di atas kita ada Abdullah Hakim, kita ada Nur Elisha, Nur Damia, Arwin Dani dan Nur Adriana. Adriana. Terima kasih ya yang bersama-sama dengan kita di Google Meet pada hari ini. Baiklah cikgu, berbalik kepada topik kita, kesesamaan gender, tanggungjawab semua. Tapi kan cikgu, apa yang saya faham, gender, perkataan gender tu bukan melambangkan jantina.
Gender lelaki, gender perempuan. Betul ke? Oh, bukan. Bukan? Bukan. Alamak. Silakan cikgu terangkan. Okey. Assalamualaikum ya, salam sejahtera. Sebenarnya gender dan jantina tu adalah dua perkara yang berbeza ya. Okey. Jantina tu adalah dari segi biologi. Contohnya lelaki dan wanita. Ya, wanita. Tengok lelaki, dia ada rambut pendek. Dia ada sistem peranakan iaitu zakar. Ya. Okey. Kemudian yang perempuan dia ada buah dada, dia ada vagina, okey. Itu adalah antara ciri-ciri kewanitaan. Okey. Sementara gender pula adalah persepsi masyarakat kepada tata cara pertuturan, tingkah laku sama ada lelaki atau perempuan. Contohnya. Ya, cikgu. Okey. Contohnya macam Nisa kan? Nisa, ya. Comel, Alah, cikgu. cantik. Cikgu berapa kurangnya? Muda Manis, okey. Sementara lelaki macam abang-abang, macam anak-anak kesayangan saya ni. Ya. Macho, maskulin kan? Itulah lelaki. Lasak, tegas. Kalau dah dewasa, dia ada jambang, ada janggut. Itu melambangkan kelelakian. Itu beza antara gender dengan jantina. Jadi selama ni kita dah salah faham lah maksud gender tu. Maklumlah kita isi borang gender lelaki atau perempuan. Ya. Baru saya faham. Dan diharapkan penonton di rumah pun mengikuti pelajaran kita pada hari ini, cikgu, kerana ada banyak perkara menarik yang kita akan bincangkan sepanjang 1 jam bersama dengan Cikgu Mariam daripada SMK Sarjana Impian. Diharapkan yang di rumah pun ambil pen, ambil nota, yang di Google Meet kita pun bersedia. Mana tahu cikgu ada nak tanya soalan ke kan? Oh, boleh tips ke? Kan akan ada Tapi tanya jangan soalan. tanya tips kurus badan, saya tak ada. Ya, tak apa cikgu. Okey, Okey, cikgu, baiklah cikgu. Sebenarnya kita ada sedikit video khas untuk kita pertontonkan kepada semua mengenai pembabitan murid perempuan di dalam sukan BMX. Ya. Jom kita saksikan. Bicycle motocross atau singkatannya BMX ialah antara aktiviti sukan lasak yang kini mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Penggiat sukan ekstrim ini juga mampu pergi jauh hingga ke peringkat antarabangsa. Meskipun sukan ini agak berbahaya, ia tidak menghalang Adrina Nasuha Zainal Abidin atau mesra dengan panggilan Dina yang telah menceburkan diri dalam sukan ini selama hampir 5 tahun. Saya memang minat main sukan daripada sekolah rendah. Lepas tu ada kawan saya lelaki ni, dia memang baik dengan saya. Dia memang main BMX. Dia ajak saya main. Lepas tu saya macam pergi tengok dulu dia training tu. Lepas tu memang tengok macam takut. Tapi arwah coach Azizul, sekarang dia dah tak ada lah. Dia kata dah tak ada orang perempuan yang nak main ni. Awak tak nak main ke? Saya katalah tak nak lah. Lepas tu dia orang macam awak ni boleh pergi jauh ni. Lepas tu saya pun nak main. Cikgu, saya tengok sukan BMX tu pun naik basikal, naik bukit, turun bukit, lasaknya. Bukan biasanya lelaki ke yang biasa menceburi dalam bidang sukan macam ni, cikgu? Sekarang ni sebab itu kita nak bicarakan tentang kesaksamaan gender ni. Sebab kita nakkan kesamarataan antara lelaki dengan perempuan. Bukanlah kita nak perempuan tu tukar jadi lelaki dan lelaki tukar jadi perempuan. Ya. Okey, walau apa pun aktiviti dia lakukan, personality diri dia, identiti diri dia masih lagi perempuan. Walaupun dia naik basikal lasak macam tu, dia masih tetap ciri-ciri perempuan itu ada pada diri dia. Ini kita nak bincang pada hari ini sangat-sangat menarik. Cikgu, saya sebenarnya dah terhasil beberapa soalan dan saya yakin penonton di rumah pun banyak benda yang mereka tertanya-tanya. Oh, topik hari ini agak panas. Tak adalah panas sangat. Maklumlah pagi-pagi kita kena panaskan badan. Baiklah, mungkin adik-adik di Google Meet kita daripada SMK Sarjana Impian dah bersedia juga dengan mata pelajaran. Semua okey Semua kalau okey, semua thumbs up. Thumbs up semua. Dah sarapan ya kawan-kawan saya. Kawan-kawan lah ya. Rasa sebaya. Semua sarapan ya. Cuba bersuara sikit.
Dah sarapan? Dah. Okey, jangan malu-malu tau. Nanti kita bertanya, kita menjawab soalan dan sebagainya. Cikgu, saya terfikir kalau pekerjaan macam zaman sekarang ni kan, dah tak kira lelaki buat pekerjaan yang biasanya wanita lakukan dan sebaliknya. Nanti kita bincangkan ya. Cikgu kita dah akan tak sampai sabar. pada tajuk tu. Sabar dulu Ya, Nisa. saya tak sabar cikgu banyak saya yakin. Sabar ya Nisa, penonton pun tak kita sabar. terangkan sedikit supaya penonton faham apa yang kita masukkan dengan gender ya. Ya. Okey, sebenarnya gender ni adalah fungsi dan tanggungjawabnya tu yang ditentukan oleh masyarakat. Ya. Contohnya macam perempuan, ia adalah sebagai seorang ibu, duduk di rumah, melahirkan anak, mengasuh anak, memasak, mendidik. Itu sejak turun-temurun zaman-zaman tu memang itulah tugas seorang ibu. Ya. Sementara ayah pula pergi keluar mencari rezeki. Sebab dia adalah ketua keluarga. So itu adalah persepsi masyarakat tentang gender. Gender kepada jantina lelaki dan wanita. Okey. Oleh itu, apabila kita bercakap tentang gender, identiti gender ni, kita bahagi kepada dua bahagian. Kita ada identiti gender, kita ada peranan gender. Peranan. Identiti dan peranan. Peranan, ya. Identiti gender kita perkatakan sebagai tata cara yang memperlihatkan aspek perwatakan, sikap, tingkah laku, hak serta tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat. Macam yang saya katakan tadilah, lelaki ketua keluarga. Lelaki mesti kuat. Lelaki mesti lasak. Lelaki mesti tegas, mesti berwibawa. Itulah baru dikatakan lelaki. Yang perempuan sopan santun, lemah lembut. Duduk di dapur memasak, duduk di rumah mengemas. Itu persepsi masyarakat dari sejak dulu lagi. Okey, mari kita tengok sekejap. Wah, cikgu dah nak tunjuk ni. Saya rasa saya ada banyak nak kena bersedia, pen dan kertas dan sebagainya. Saya rasa kita berehat dulu cikgu. Sekejap je kita rehat. Cikgu pun dah tak sabar nak berkongsi lebih banyak lagi. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Teras di Didik TV KPM bersama saya. Nampak cikgu? Pagi-pagi dia dah terkeluar perkataan-perkataan tu. Bersama saya Nisa K. Dan masih lagi Cikgu Mariam daripada SMK Sarjana Impian. Cikgu, saya nak tanya satu soalan. Kenapa sekarang kita kena belajar mengenai kesaksamaan gender? Nanti kita akan belajar. Wah. Saya tak nak beritahu sekarang. Okey, silakan cikgu. Okey. Tengok, tajuk kita pada hari ini adalah gender. Okey. Tekan lagi sikit cikgu. Udah ada video. Tak keluar. Okey. Okey. Tak apa. Nak back. Okey. Lagi. Dia dah terlajak sedikit cikgu ya. Maklumlah. Okey. Okey. Gender. Okey. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah identiti gender, peranan gender, kemudian orientasi gender, terus kepada stereotip gender dan seterusnya kita akan berakhir dengan kesaksamaan gender. So, sebelum itu kita tengok dulu. Sebelum itu kita tengok dulu sejarah ketamadunan manusia di mana tamadun awal dunia Rom
Yunani, China, India, negara-negara Arab. Okey. Apa yang kita tengok tadi adalah tamadun manusia awal manusia sebelum kedatangan Islam. Okey. Di mana pada tamadun-tamadun awal manusia tersebut kita lihat wanita tidak ada langsung di dalam masyarakat. Macam seolah-olah wanita ni hanya fungsi dia melahirkan anak saja dan membuat kerja-kerja di dapur. Sedangkan dalam sektor pertanian, dalam sektor perindustrian, dalam majoriti ahli-ahli parlimen, perlembagaan dan sebagainya, langsung tidak ada hak atau suara wanita. Pada zaman itu. Jadi apabila kedatangan Islam, barulah kita lihat martabat atau taraf wanita dinaikkan sedikit demi sedikit. Apabila masyarakat semakin faham apa itu fungsi wanita dalam kehidupan seharian kita. Nampak ya? Jadi bezanya tu bila kehadiran Islam tu bermakna Islam ni memang menitikkan sama taraf. Okey, bukanlah kita kata perempuan tu nak dijadikan lelaki atau lelaki nak dijadikan perempuan. Tetapi kita nak kedudukan wanita tu nak disama tarafkan dengan lelaki. Kalau lelaki boleh ke kebun, why not? Wanita pun boleh ke kebun. Kalau wanita, lelaki boleh ke laut sebagai nelayan, jadi kenapa wanita tak boleh? Lebih-lebih lagi di negara kita sekarang ni, Malaysia. Okey. Di Malaysia ni, anak-anak kita sangat beruntung. Sebab apa? Sebab negara Malaysia kita ni masyarakat berbilang kaum, masyarakat majmuk, sentiasa bekerjasama, saling bantu-membantu, faham memahami antara satu sama lain. Dan juga kita beruntung sebab kita dapat pemerintah daripada kita merdeka dulu sampai sekarang kita mempunyai sistem perlembagaan yang sangat cantik. Okey. Kita mempunyai undang-undang di mana wanita tidak dilarang untuk bekerja. Sebab tu saya sekarang kat sini cikgu bekerja. Cikgu pernah bekerja. Kalau dulu wanita tu adalah sebagai jururawat, cikgu. Dulu dia orang tak tengok cikgu ganas macam saya je kot. Cikgu lemah lembut, sopan santun. Cikgu tu tugasnya mengasuh, mendidik, menyayangi anak-anak tu sama seperti ibu di rumah. Sebab itulah kejaya guru tu banyak pada wanita. Jururawat tu banyak pada wanita. Tetapi sekarang tengok dah ada jururawat lelaki, cikgu. Sebab itu Malaysia boleh. Malaysia boleh, cikgu. Okey, merujuk kepada gender tadi, merujuk kepada persepsi masyarakat, tata cara pertuturan dan tingkah laku. Okey, macam saya cakap awal tadi, Nisha, comel, sopan, lembut, cantik, cakap lemah lembut. Alah cikgu, saya dah. Itu ciri-ciri wanita. Sementara lelaki, kita boleh tanya anak murid kita, apa ciri-ciri lelaki, Abdullah sayang? Ciri-ciri lelaki lebih lasak, berani, memilih bermain bola sepak dan maskulin. Terus disenaraikan, cikgu. Abdullah, boleh tak perempuan main bola sepak, sayang? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Tapi itu nanti kita tak akan apa, bincang. nanti cikgu jawab. Tak apa, sampai hati. Cikgu main bola sepak. Okey. Terima kasih, Abdullah. Okey ya. Jadi di situ kita tengok daripada awal stigma masyarakat. Stigma masyarakat dah nampak dah. Dia punya perbezaan bahawasanya lelaki
lebih berwibawa, lebih lasak, lebih maskulin, lebih hebat Ya. daripada wanita. Jadi di mana wanita? Ha. Ha. Saya nak tanya Di cikgu. mana wanita? Jadi tak apa, kita cari kat mana Kita wanita. cari. Fungsi dan tanggungjawab ini masyarakat yang tentukan. Tapi semuanya terpulang kepada diri kita, Kita. Nisa. Sama ada kita nak menjadi siapa diri kita. Betul. Okey. Identiti gender saya dah sebut tadi. Peranan gender kita dah sebut. Ibu kat rumah, ayah pergi bekerja. Ya. Itu peranan gender. Okey. Macam mana penampilan diri yang kita hendak tadi, saya pun dah sebut juga. Lelaki mesti Gagah, perkasa. gagah, maskulin. Kalau dah dewasa tu dengan baju hambang. Ya. Dengan kadang-kadang ada jerawat sikit. Ya. Sama je bila, lah saya. Jadi kan bila jerawat sikit tu, nampak macam macho sangat kan. Dan ada satu waktu dulu persepsi kanak-kanak lelaki apabila nak menuju dewasa bahawa dia merokok. Sebenarnya merokok tu tak elok untuk kesihatan. Tak boleh. Tapi sebab nak tunjuk macho, konon dia merokok. Tunjuk cool cikgu. Tak boleh. Tak cool cikgu. Tak mau. Okey. Jangan merokok. Ingat Abdullah, ingat Arwin. Tak boleh merokok. Sebab ia membahayakan kesihatan. Dan langsung tak macho pun. Orang lelaki jangan marah saya lepas ni. Jangan kecam saya. Okey. Tingkah laku, pemakaian untuk lelaki, pakai seluar, pakai kemeja, selalunya berambut pendek kan. Nampaklah dengan kasut, dengan kadang-kadang bertopi. Itu penampilan lelaki. Kalau penampilan Betul. wanita mungkin kita boleh tanya adik-adik perempuan kita di sini. Boleh tanya siapa je, Damia Siapa? ke? Damia. Kalau perempuan biasanya kita lihat perempuan berpakaian bagaimana? Baju kurung. Baju kurung. Yang lain Adriana nak jawab? Adriana? Adriana? Di manakah? Adriana? Ya. Ya, sayang. Mana dia? Apa jawapan? Kalau perempuan biasa bagaimana kita memperlihatkan? Kita lihat dia sebagai seorang wanita. Dia biasa pakai macam mana? Bertudung. Tudung. Untuk Muslim bertudung. Ya. Muslimah. Ni anak-anak saya sungguh muslimah. Ya, Alhamdulillah cikgu. Yang seorang lagi siapa tadi namanya? Nur Helisha. Alisha. Kalau tadi Damia dah jawab baju kurung. Adriana dah jawab bertudung. Apa lagi kita lihat perempuan seharusnya masyarakat lihat mereka berpakaian bagaimana? Saya. Siapa? Kuat sikit Adriana. Adriana, Alisha. Alisha. Kain. Pakai kain. Pakai kain. Itulah kain skirt ke kan. Ya, Terima kain kasih. ke skirt. Terima kasih Alisha. Okey. Tengok tadi jawapan pada anak-anak tadi memang menunjukkan bahawa anak-anak pun faham. Ya, faham. Siapa lelaki, yang mana satu perempuan. Harap-harap yang di luar sana, anak-anak di luar sana, murid-murid di luar sana pun faham apa yang saya beritahu tadi. Sebenarnya benda ni mudah aja. Gender apa, jantina tu apa. Dan nampak perbezaannya kan? Ya, baiklah. Ya. Cikgu, kita nak lihat jugalah apa pandangan mereka di luar sana mengenai kesaksamaan gender. Mereka tahu ke tidak? Jom kita tengok. Oh, ya. Assalamualaikum. Dan topik hari ini adalah kesaksamaan gender menerangkan lelaki dan wanita. Nikmati hak-hak yang sama, sumber, peluang, pendidikan dan perlindungan. Dianggap sama dan dilayan sama rata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sangat setuju dengan tajuk kesaksamaan gender bermaksud kanak-kanak perempuan dan lelaki menikmati hak-hak yang sama. Sumber, pendidikan, perlindungan dan dilayan sama. Jadi adik-adik kita yang sebenarnya murid-murid yang bersama kita ni dah berkongsi mengenai kesaksamaan gender. Maknanya mereka faham cikgu ya. Macam kita dapat lihat Arwin dengan kerusi gamingnya tadi. Ya. Dia dah menjelaskan. Maknanya dia jelas. Dia tak main anak patung. Ya. Damia main anak patung tak? Masa kecil-kecil, Cikgu masa ada kecil anak lah. patung. Ya. Tapi anak patung cikgu mahal. Okey. Di sini, apabila kita telah mengenal pasti identiti gender,
kita dah mengenal pasti peranan gender. Sekarang kita tengok pula stereotip gender. Banyak gender ni, tahu. Stereotip gender ni adalah pandangan yang secara umum masyarakat tentukan kepada individu sama ada lelaki atau perempuan. Contohnya bila dia tengok lelaki berambut panjang, dia kata, itu perempuan. Tapi bila tengok muka, lelaki. Perempuan berambut pendek, dia kata tak boleh. Itu tomboy. Rambut lelaki. Orang perempuan tak boleh rambut pendek. Siapa kata? Kalaulah pertandingan nyanyian. Damia naik pentas. Tiba-tiba Damia nyanyi lagu Lelaki ini. Bukan. Lagu lelaki lah. Okey. Gugusan hari-hari indah bersamamu, Kamalia. Damia naik pentas nyanyi lagu tu. Lagu tu lagu lelaki. Macam suara penyanyi sebenar, cikgu. Allahu Akbar. Lepas ni boleh. Okey. Lagu tu lagu lelaki. Adakah Damia menyanyikan lagu tu dia lelaki? Tidak. Tiba-tiba naik pula Abdullah. Dia naik je pentas, dia pun nyanyi juga. Dia nyanyi lagu apa, cikgu? Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Takkanlah si Abdullah tu pun jadi perempuan. Tak jadi, cikgu. Tetaplah lelaki. Tetap lelaki juga. Jadi, persepsi ataupun pandangan masyarakat itu adalah stereotip gender. Itu adalah stereotip gender. Cikgu pagi-pagi dah melontarkan vokal. Saya rasa tercabar. Tapi eloklah sekiranya saya tidak menyanyi. Sebab suara saya ni elok mengacara je ya, cikgu. Mungkin kita nak minum air dulu. Maklumlah tadi cikgu dah pagi-pagi key tinggi. Key tinggi. Jadi yang di rumah dan di Google Meet, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Minum cikgu. Minum cikgu. Terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di teras Didik TV KPM. Jangan lupa adik-adik, pakai hand sanitizer bila perlu, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan hari ini subjek kita adalah pendidikan, kesihatan dan ada sedikit tadi kita sentuh bab sejarah. Topik kita adalah kesaksamaan gender, tanggungjawab semua. Cikgu, wah, pagi-pagi dah sungguh-sungguh bersemangat. Cikgu, kita boleh teruskan, cikgu. Teruskan momentum. Saya sebenarnya memang inilah cara saya mengajar. Memang dah 33 tahun. Tahun ini adalah 33 tahun saya mengajar. Inilah cara saya. Ya, saya rasa murid-murid pun mesti seronok, cikgu. Tak tahulah tanya dia orang. Seronok tak dengan saya? Okey tak, cikgu Mariam? Okey. Silakan, cikgu. Sebelum kita teruskan, saya nak ulang kaji sikit boleh? Kita tengok dia orang beri perhatian ke tidak. Adriana, ingat tak apa itu gender? Ingat, merujuk kepada persepsi masyarakat tentang tata cara pertuturan dan tingkah laku sama ada lelaki ataupun perempuan. Bagus. Ya, terima kasih Adriana. Terima kasih Adriana. Beri perhatian, bagus. Abdullah. Ya, Cikgu. Okey, Abdullah. Ingat apa itu identiti gender? Ingat, tata cara yang memperlihatkan perwatakan, sikap, tingkah laku, hak serta tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat. Bagus. Terima kasih. Tu yang cikgu sayang dia orang ni. Beri perhatian. Nampak, satu. Ambil nota. Ambil nota, ulang kaji. Sangat rajin dia orang ni. Cikgu cakap apa pun. Kalau cikgu kata, pukul 10 malam kita meet. Okey, cikgu. Okey saja. Alhamdulillah. Okey. Kita teruskan dengan... Tadi kita dah sebut tentang stereotip gender. Dari situ kita akan tengok pula ada diskriminasi gender. Diskriminasi gender ni sebenarnya dari zaman-zaman daripada sebelum yang tamadun awal manusia cikgu sebut tadilah.
Di mana dia membezakan antara lelaki dan perempuan. Sangat jelas. Sangat jelas. Cuma di negara kita, kita beruntung sebab tidaklah nampak ketara sangat. Okey. Kalau dahulu, lori macam ni kan? Ya. Lori macam ni, bas macam ni, bas sekolah mana ada perempuan bawa. Sekarang, merata-rata saya keluar daripada sekolah, tengok driver bas sekolah, semua perempuan. Cikgu, saya pernah cuba nak bawa lori sampah. Saya pernah temu ramah seorang wanita perkasa, pekerjaan dia bawa lori sampah, cikgu. Oh, dahsyat. Badan comel, kecil macam ni, bawa lori sampah. Dia asal bergerak 1 meter je lori tu, bolehlah. Saya pun pernah bawa lori jengkaut. Saya pernah bawa jengkaut. Saya pernah bawa lori besar macam ni. Tapi samalah. Lebih kurang 1-2 meter je lah. Kan? Okey, tapi tak apa. Dari situ kita nampaknya keupayaan wanita. Betul. Jangan ingat wanita yang kecil, yang comel macam ni, tidak berupaya untuk bawa trailer, untuk bawa bas sekolah, untuk bawa kapal terbang. Itu daripada segi sektor pengangkutan. Kita tengok pula dari segi perkhidmatan. Contoh polis, tentera. Dulu kita tengok ramai polis tu lelaki. Gagah-gagah semua. Tengok orang handsome, pakai apa? Pakai uniform. Saya dulu pun cita-cita nak kahwin dengan askar, dengan polis. Tak jaya. Tak ada polis dengan askar nak kat saya. Okey, jadi saya dapat Pak Imam. Nak buat macam mana? Alhamdulillah, cikgu. Okey, Pak Imam pun Pak Imam. Kan? Okey. Lepas tu kan, bila kita tengok sekarang, di dalam pasukan angkatan tentera, di dalam pasukan polis, wanita dah makin ramai. Betul. Itu menunjukkan bahawa wanita ni dah hampir-hampir disama tarafkan dengan lelaki. Sebab polis, tentera tu sebenarnya lasak. Lebih-lebih lagi pada latihan. Latihan dia cukup lasak. Tapi sebab perempuan dah boleh sahut cabaran. Dah diberi peluang. Betul. Jadi kan kita tengok sekarang makin ramai. Rela, bomba, angkatan tentera, polis kan. Ramai dah wanita menceburi kerjaya tersebut. Dan jururawat, cikgu, doktor. Ramai lelaki yang dah berminat. Okey, kita tengok juga tukang masak. Tukang masak bukan hak untuk perempuan. Make up artis. Betul. Bukan semua perempuan kan? Jadi kan bila kita tengok ke situ, bidang-bidang yang diceburi oleh wanita juga diceburi oleh lelaki. Bidang-bidang yang diceburi oleh lelaki juga diceburi oleh wanita. Sekarang ni macam kru kan. Cameraman, angkat barang berat-berat tu. Rasa-rasanya wanita boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh. Boleh tak murid-murid? Boleh tak adik-adik? Boleh tak? Boleh. Mungkin adik-adik boleh kongsikan. Itu sebab cikgu dah cakap Abdullah tadi kata perempuan tak boleh main bola sepak. Siapa kata? Negara kita dah ada pasukan bola sepak wanita. Adik saya cikgu main bola sepak. Tengok tu. Wakil negeri. Dah sampai peringkat antarabangsa lagi kan. Futsal, bola sepak, sepak takraw juga. Sepak takraw. Mungkin adik-adik kita boleh kongsikan apa pekerjaan yang sekarang ni, kalau dulu satu jantina saja, sekarang ni laki perempuan boleh buat. Boleh tak siapa sebutkan? Seoranglah saya nak seorang. Damiah ada nak sebutkan? Apa pekerjaan yang dulu mungkin lelaki saja buat atau perempuan saja buat, sekarang kedua-dua dah boleh buat? Boleh fikirkan tak? Satu. Juruterbang. Juruterbang. Pandai Damiah. Ya. Dulu juru terbang semua lelaki. Sekarang sudah ramai wanita yang menceburkan diri sebagai juruterbang. Yang membawa balik vaksin ke negara kita pun ada juruterbang wanita. Ya, betul Nisa. Okey. Jadi di sini jurang diskriminasi gender tu dah kurang. Betul. Okey, kita dah nampak semakin jurang tu semakin kecil. Okey, di mana bila kita menghargai antara satu sama lain. Betul. So jurang tu dirapatkan. Dan banyak lagi ruang untuk kita perbaiki, cikgu kan. Ya, tengoklah ahli parlimen pun sekarang ramai wanita. Speaker Dewan Rakyat pun ada wanita. Cikgu pun dah macam speaker Dewan Rakyat dah saya tengok. Alamak.
Bersemangat tu cikgu. Okey. Jadi di situ kita lihat bahawasanya negara kita ni sangat beruntung. Ya. Saya berulang kali saya nak sebut, negara kita memang sangat beruntung sebab mengutamakan kesamaan gender tu. Ya. Memang semakin ketara. Walaupun kalau kita tengok dekat bursa saham tu daripada mungkin 800 company-company ataupun syarikat-syarikat besar tu mungkin dalam 23.7 ke 23.8% je wanita, tapi still ada wanita dalam tu. Ramainya CEO Betul. dari kalangan wanita. Pengasas syarikat, peneraju syarikat besar. Ya, cikgu. kalau kita pergi ke pejabat-pejabat kerajaan pun sekarang, kita tengok memang dah ramai ketua-ketua jabatan terdiri dari kaum wanita seperti bos saya sana. Ya. Adalah seorang wanita. Di sekolah-sekolah. Ya. Ramai sekarang pengetua wanita. Maknanya itu bukan pekerjaan yang memfokuskan sahaja kepada lelaki, cikgu Ya. kan? Zaman saya dulu masih banyak lagi pengetua lelaki. Sekarang dah banyak pengetua wanita. Ya. Jadi kan kita lihat di sini bahawa kesesamaan gender tu sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Ya. Dalam negara yang semakin maju, yang berdaya saing. Jadi kan kita kena pupuklah semangat ni pada anak-anak. Betul? Ya kan? Pupuk daripada usia yang muda. Ya, kita kena pupuk dari usia yang muda. So, Tak ada cikgu. Ting satu. ting Tak keluar. Ting kedua. Ting kedua. Ia keluar. Ia keluar. Saya dah sebut tadi stereotip gender. Okey, pentingnya kesesamaan gender. Okey. Jangan abaikanlah gambar yang Cantik kamu tu cikgu. okey. Sekarang kita tengok pula macam mana cara kita nak nitik beratkan ataupun kita nak tanamkan semangat untuk kesesamaan gender ni. Saya percaya kita telah sampai di bahagian yang sangat-sangat penting di mana bagaimana untuk memupukkan kesesamaan gender ini. Tapi sebelum itu cikgu, kita berehat dahulu. Yang di rumah, yang di studio, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga Cikgu Mariam dan juga anak-anak daripada SMK Sarjana Impian. Baik cikgu, kita teruskan bagaimana nak memupuk kesesamaan gender. Maklumlah ianya tanggungjawab kita semua kan? Ya. Okey. Anak-anak, okey. Kita lihat di sini sebenarnya untuk memupuk atau memperkasakan kesesamaan gender ni kita kena bermula daripada awal lagi. Daripada awal kanak-kanak tu semasa di rumah. Okey. So ibu bapa tidak boleh membezakan peranan anak-anak semasa di rumah. Kalau anak perempuan, ibu ajak ke dapur, bawa sekali anak lelaki ke dapur. Ya. Okey. Kalau anak perempuan cuci pinggan, anak lelaki pun ajar cuci pinggan. Macam mana kalau tuan-tuan puan-puan tak ada anak perempuan? Macam saya ada 2 anak lelaki. Yeah. Kalau saya tak latih anak saya memasak, mencuci, mengemas, apabila saya sakit, siapa yang nak buat kerja? Ya. Nak mengambil pembantu tu maklumlah kan. Kos tinggi cikgu. Kos tinggi. Lagi sekarang dengan keadaan pandemik ni, ramai yang dah tak bekerja. Ya. Jadi kita pun nak kena berjimat cermat cikgu. Nak kena berjimat cermat supaya kita boleh bantu orang lain, okey? Untuk meneruskan kehidupan, okey. Jadi apabila di rumah kita kena sama rata, anak lelaki, anak perempuan. Kalau anak lelaki cuci baju, anak perempuan pun kena cuci baju. Kalau anak lelaki memasak, anak perempuan pun bantu sama-sama memasak. Ajar dia. Sekurang-kurangnya macam anak-anak ni semua dah tingkatan 3, umur dah 15 tahun. Kalau tak dilatih macam mana nak masak nasi, macam mana nak goreng telur,
sekurang-kurangnya lah kan. Ya. Goreng telur. Mak tak ada kat rumah. Mak terlupa nak tinggalkan duit. Ya. Nak telefon Grab food, tak ada duit. Ya. Takkan nak Berlapar, kelaparan. Sekurang-kurangnya Abdullah, Arwin tahu masak nasi, tahu goreng telur. Jangan makan Maggi je. Jangan makan Maggi je. Makan mie segera tak elok untuk kesihatan ya. Marah pula Maggi kat kita nanti. ya. Okey, itu dari segi di rumah. Kemudian apabila di sekolah. Ya. Apabila di sekolah, di alam tadika atau pra persekolahan. Kalau kanak-kanak lelaki menangis, janganlah diejek. So kita kena pesan pada anak-anak kita, terutama yang perempuan. Kalau budak lelaki nangis, jangan ejek. Eleh, cengengnya. Awak lelaki kenapa nangis? Okey, guna bahasa yang mudah kan? Ya. Kenapa nangis? Awak tu lelaki, sepatutnya awak lebih kuat, lebih semangat sebab awak lelaki. Sebenarnya tak boleh cakap macam tu. Kita kena ingat bahawasanya lelaki pun ada perasaan. Betul. Lelaki juga berhak untuk meluahkan perasaan. Jadi, itulah yang kita nak. Kesamaan sama rata untuk meluahkan perasaan. Ya. Kemudian minat. Kalau budak lelaki tu nak main anak patung, biar dia main. Sebab dia takkan main anak patung macam ni. Mungkin dia akan main anak patung Ultraman ke. Dinosaur ke. Atau askar yang kecil-kecil tu. Ya. Kan? Kalau dia nak main kereta ke, lori ke, bas ke kan. Itu permainan untuk dia. Biarkan dia main. Tetapi kalau anak perempuan nak main juga patung kecil-kecil askar semua tu, janganlah larang. Ya. Cuma ibu bapa sekarang ni mengekalkan personaliti anak perempuan, mengekalkan personaliti anak lelaki, identiti diorang supaya tidak berubah. Lelaki tetap lelaki, perempuan tetap perempuan. Saya pun dulu kecil-kecil main kereta lumba dengan abang-abang saya. Ya. Dia kalau adik-beradik ramai lelaki, seorang perempuan memang kena bully. Macam itulah. Okey. Lepas tu, kita tengok pula di alam persekolahan. Ini ingatan saya pada cikgu-cikgu di luar sana. Ingatan saya pada cikgu-cikgu di luar sana, di sekolah yang ada lelaki dan perempuan, sekolah campur, koed, lelaki dan perempuan, untuk memilih ketua kelas, untuk memilih ketua pengawas, janganlah kita pandang lelaki saja yang berwibawa. Kadang-kadang kita tengok yang pelajar perempuan ni dia lebih berwibawa. Tapi sebab dia perempuan, stigma ni yang kita nak hapuskan. Stigma ni yang kita nak kena kikis daripada minda guru-guru. Supaya anak-anak kita pun terdidik dengan cara begitu. Sebab mereka akan masuk ke alam pekerjaan Dan sebagainya. Dan di alam pekerjaan kita dah dapat lihat banyak sudah sama rata, cikgu. Apa yang kita boleh rumuskan daripada subjek kita pada hari ini, cikgu? Daripada pelajaran kita pada hari ini. Kesaksamaan gender ni maksudnya kita, kalau kita nak perkasakan, kita kena bekerjasama. Bekerjasama, menghormati antara lelaki dan perempuan. Bila ada kerjasama, bila kita saling menghormati daripada awal kecil lagi, kita ajar, kita didik anak kita supaya menghormati orang lain, supaya menghormati perbezaan jantina tu. Jadi kita tidak ada masalah untuk sama ratakan. Kita pun hidup lebih harmoni, cikgu kan? Ya. Kenapa nak gaduh? Ya. Kan? Betul. Nanti nak kahwin dengan lelaki juga. Perempuan nak kahwin dengan lelaki, lelaki nak kahwin dengan perempuan. Kalau dah bergaduh, kalau dulu mak saya kata kalau bergaduh lepas tu kahwin. Berjodoh ya. Jadi saya harapkan apa yang kita pelajari pada hari ini memberi banyak input kepada mereka yang menonton di luar sana. Tak kiralah sama ada anda menengah rendah atau menengah atas, siapa saja diharapkan memberi input yang baik. Terima kasih kepada adik-adik daripada SMK Sarjana Impian juga kerana bersama-sama kita. Terima kasih Cikgu Mariam. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton teras di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Lambai cikgu. Bye. Adik-adik lambai semua. Bye. Lambai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana memberi peluang kepada murid-murid untuk meneruskan pembelajaran menerusi medium Didik TV. Ucapan terima kasih juga saya kepada guru-guru yang komited dengan mengajar murid-murid
terutama kepada guru-guru, anak saya, Aryan bin Rusli, 4 Muska di Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Selatan. Disebabkan anak-anak sudah lama tidak ke sekolah, so agak mencabar juga untuk mengejutkan dia bangun untuk joining class at 8. Tapi sekarang disebabkan Aryan sedang belajar solat subuh, so dia akan bangun bila jam loceng dia berbunyi. Harapan saya agar usaha baik ini diteruskan untuk kecemerlangan anak bangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah memberi peluang kepada murid-murid untuk meneruskan pembelajaran menerusi medium didik TV. Ucapan terima kasih juga kepada guru-guru yang begitu komited dalam mengajar murid-murid. Harapan saya usaha yang baik ini dikekalkan untuk kecemerlangan anak-anak bangsa. Dari saya, Cikgu Yaakob Jami'an, SK Sri Johor Bahru. Terima kasih. Didik TV KPM